Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, saya Fatini dari Tiram Travel Langkawi. Baik, hari ni Tini nak bercakap sikit berkenaan ataupun nak bagi penerangan berkenaan adab bermusafir. Macam sebelum ni Tini pernah terang dah adab musafir dekat dekat Tini pernah terang secara live dekat Instagram. So hari ni Tini nak terangkan sikit dekat Facebook pula. Baik, sebelum Tin terangkan adab musafir, actually Tin nak bagi tahu pada semua yang kepada siapa-siapa yang berminat nak pergi umrah, kita ada buka umrah untuk bulan 12 ni, iaitu pada 8 hari bulan dan juga 20 hari bulan. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat boleh je contact kita. Sekejap. Okey, yang ni. So kita ada dua package untuk kita ada package untuk Disember ni. So dia ada dua tarikh. Pada 8 Disember 2020 dan juga 20 Disember 2020. Hotel di Mekah kita ada Hotel Safwah dan di Madinah Ansar Jadi. Jadi siapa yang berminat nak pergi umrah untuk bulan 12 ni masih lagi terbuka. Tapi pendaftaran sangatlah terhad. Jadi kalau terlambat mungkin akan terlepaslah peluang yang ada. Untuk package Disember ni, ini adalah package orang kata package pertama lah ataupun package sulung untuk tahun baru. Jadi siapa yang nak pergi umrah boleh je kontak dengan mana-mana tiram yang berdekatan lah. Contoh macam Alor-Star, Semitani, Seberang Jaya, Ipoh, Teruk Intan, Tanjung Malim, Langkawi, Arau, Justang, Manjung, Gerik dan juga Salun. So kepada yang nak pergi umrah, jadi macam contoh kita sekarang ni kita cawangan Langkawi. Jadi untuk orang yang duduk di Langkawi yang nak walk in boleh buat appointment dulu ataupun datang ke sebelum datang ke office buat appointment dulu lah sebab kita ada SOP kita. Dan diminta sangat untuk pakai mask lah, jaga SOP. Dan bagi yang nak datang ke office perlu buat temu janji dulu. So buat appointment dulu, kemudian ataupun boleh contact nombor ni dululah untuk buat appointment. 012-5944-808. Boleh WhatsApp ataupun call, kita akan angkat lah nanti. Okey, jadi siapa-siapa yang nak tanya berkenaan package umrah ataupun selain pada package umrah kita ada package badal haji dan sebagainya lah. Package pelancongan pun kita ada. Jadi siapa-siapa yang berminat dengan package dari Tiram Travel boleh je contact kita dengan Langkawi ataupun sebaliknya dekat Alor-Star, Semitani dan sebagainya. Kita ada banyak cawangan. Jadi kalau macam tinggal berdekatan dengan ataupun tinggal di Alor-Star boleh pergi cawangan Alor-Star. Tinggal di Perlis pun ada di Arau. Jadi untuk package umrah ni sangatlah terhad. Jadi siapa-siapa yang berminat perlu kontak dengan segeralah sebab kita punya tengok daripada sistem memang dah ramai yang book untuk Disember, awal Disember. So jangan lepaskan peluang. Baik. Okey, ini nak teruskan kepada pengertian musafir lah. Okey, musafir adalah pergi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu melebihi 2 marhalah dari tempat asal. Okey, hukum bermusafir. Hukum musafir adalah mengikut tempat dan tujuan setiap musafir itu sendiri. Macam sebelum ni, hukum musafir ni adalah harus. Tapi dia boleh jadi wajib, sunat, makruh, harus dan sebagainya mengikut pada tujuan kita dan juga tempat yang kita nak pergi tu. Contoh macam
Bagi yang berkemampuan bermusafir, nak musafir atau nak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat. Contoh macam haji. Jadi ia boleh dijatuhkan sebagai wajib lah. Dan seterusnya tujuan apa hukum musafir juga boleh jatuh sebagai sunat bagi seorang tu yang nak menziarahi keluarga. Contoh macam mak ayah atau tok nenek yang duduk jauh daripada tempat tinggal kita. Dia macam sakit ataupun tak sihat dan ada kematian dan sebagainya. Jadi boleh jatuh sebagai sunat. Kemudian boleh jadi harus. Harus bermusafir di mana-mana sahaja tempat yang diharuskan syarak. Contoh dia macam kita nak pergi melancong. Kita nak pergi melancong ke, nak pergi tempat-tempat mengikut pada tujuan kita lah. Boleh jadi kepada harus. Boleh jadi kepada harus lah yang orang kata mengikut syarak. Dan boleh jadi makruh jika bermusafir tanpa tujuan dan matlamat yang baik. Contohnya macam kita boring. Tiba-tiba kita nak start, kita nak jalan jauh tapi tak ada tujuan pun nak pergi mana. So dia boleh jadi makruh balik lah sebab kita membazir. Bila tak ada tujuan, kita sesaja buat, itu jadi satu pembaziran dan jadi makruh lah. Kemudian hukum musafir juga boleh jatuh kepada haram. Haram kenapa? Sebab kalau macam kita nak pergi musafir ni, kita nak buat dengan tujuan nak buat dosa besar. Contohnya macam maksiat. Paling simple tu nak cakap macam kita nak pergi, dia duduk Langkawi, dia nak pergi ke KL, nak pergi Kelab. Sebab Kelab terbesar kat sana kan. So jadi haram lah. Sebab kita nak pergi tempat maksiat. Tempat yang dilarang oleh syarak dan sebagainya lah. Dilarang oleh Islam. So selain daripada tu macam kita nak pergi Thailand. Sebab apa? Sebab ada tujuan yang tak baik lah, maksiat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adab bermusafir. Ini yang tajuk utama kita tadilah. Adab yang pertama, memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bermusafir. Contoh dia macam kita sebelum kita nak musafir, kita berdoa lah atau memohon petunjuk pada Allah. Contohnya macam kalau ada berlaku apa-apa musibah ketika musafir, kita mohon petunjuk daripada Allah lah. Jadi minta dimudahkan. Kemudian yang kedua, melantik ketua ketika perjalanan melebihi 2 orang. Contohnya yang ni lebih kepada family ataupun group yang besar, melebihi daripada 2 orang lah. Perlu lantik ketua. Kenapa? Sebab ketua ni memainkan peranan yang penting lah. Kalau kata ada masalah, jadi kita boleh rujuk ketua. Contoh dia macam ketika dalam perjalanan tu atau sebaiknya kita berhenti rehat. Ketua ni perlu memainkan peranan yang penting. Waktu masuk nak mula balik perjalanan tu, kena pastikan semua orang ada. Macam selalunya kalau kita pergi rombongan ke apa, selalu memang benda macam ni lah. Kita akan naik dan tanya semua cukup ke lagi. Cukup dah ke ataupun ada yang tertinggal, macam tu. So yang ketiga, disunatkan melakukan solat sunat musafir. Yang ni macam kalau kita tak sempat nak solat, disunatkanlah untuk melakukan solat sunat musafir. Kemudian yang keempat ni, dilarang melakukan kerosakan. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada orang yang tangan dia gatal, bila singgah kat tempat awam, contohnya macam R&R dan sebagainya, tempat penghentian, tempat rehat tu, bila guna peralatan dekat situ, kadang-kadang ada yang gatal tangan nak pergi bagi rosak. Saya saja pergi tendang jamban ke makuk tandai ke atau singki, pergi dia buka katuk sampai rosak. So tak boleh. Sebab tu bukan harta kita, tu harta orang punya. Jadi berdosa lah kalau kita buat saya saja. Kalau tak sengaja tak apa. Tak pasal-pasal kita nak pergi cari pasal dengan orang kan. Kemudian yang keempat sebab-sebab perlunya adab musafir. Kenapa perlu adab kalau bermusafir ni? Sebab supaya perjalanan tersebut mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jaga adab, kita buat baik, kita tak buat jahat, mungkin kita akan diberi kita mendapat keberkatan lah sepanjang perjalanan. Bila tak dapat berkat daripada Allah, tu yang nak jadi musibah macam-macam. Jadi bila pergi ke tempat orang, jaga adab.
Ini yang dipanggil sebagai adab-adab bermusafir. Kemudian yang kedua adalah sekiranya berlaku pertelingkahan, ketua yang dilantik akan menyelesaikannya. Jadi ketua pun perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting dan besarlah tanggungjawab dia. Perlu jaga anak-anak buah dia. Jadi kalau macam kadang-kadang dalam perjalanan biasalah bila kita duduk ramai-ramai terlalu lama akan ada yang masam muka, akan ada yang hak tu tak kenal, ni tak kenal. Jadi ketua perlu memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, supaya tidak berlaku kerosakan alam, keindahan dan kebersihan alam terpelihara. Yang ni macam sebut tadilah, kena jaga ataupun tak merosakkan barang orang. Jadi kalau kita tak ada adab, tu yang nak jadi perangai yang pelik-pelik. Jadi bila kita ada adab, kita pergi guna benda yang patut, buat benda yang patut, apa yang perlu sahaja. Jadi insya-Allah tak akan ada apa-apa yang berlaku lah macam kerosakan. Setengah orang saja pergi nak katak pokok bunga sampai rosak, pergi cabut ke apa, pergi duk camuk daun pula ke. Yang tu yang nak jadi sebab kata apa yang nak merosakkan alam tu. So ni antara sebab-sebab lah perlunya adab bermusafir ni, ada adab. Bukan kata bermusafir je, pergi mana-mana pun kat kita singgah rumah jiran pun kena ada adab juga. Adab tu sangat penting. Sebab itulah cikgu-cikgu mengajak kita untuk ada adab. Orang kata beradab. Okey, yang kelima, musafir yang diharuskan. Antara contoh musafir yang diharuskan oleh Islam adalah seperti bermusafir untuk yang pertama mencari ilmu. Jadi kalau kita nak pergi musafir, perlulah bertujuan untuk mencari ilmu. Contoh dia macam nak sambung study, ataupun nak pergi, orang kata nak tambah ilmu lah. Kita pergi, bukan kata pergi jauh je nak sambung study tak. Macam kita berjalan-jalan pun sebenarnya dalam masa yang sama kita dapat mencari ilmu lah. Yang mana kita keluar daripada tempat kita akan tengok benda-benda yang baru. Benda-benda yang kita tak pernah tengok. Jadi dekat situ kita akan belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, mencari rezeki yang halal. Selalunya musafir ni kita akan nampak dekat situ yang orang cakap apa? Yang pergi, contoh dia macam duduk Kedah tapi kerja kat KL ke. Yang tu lah orang panggil bermusafir untuk mencari rezeki yang halal. Pergi jauh-jauh mungkin rezeki dia tak ada dekat Kedah tapi ada dekat KL. Jadi macam tu lah. Kemudian menziarahi keluarga. Yang ni antara yang diharuskan lah untuk menziarahi keluarga. Tak balik pun nanti kecil hati mak ayah. Jadi menziarahi keluarga. So baliklah sekali-sekala. Memang diharuskan lah. Kemudian yang keempat, memenuhi jemputan. Yang ni contoh dia macam ada kenduri kenara, saudara mara berkahwin atau kawan-kawan atau sebaliknya lah. Jadi kita bermusafir pergi jauh untuk memenuhi jemputan. Yang keenam, kelebihan orang yang musafir. Yang pertama, dapat melihat dan merasai iklim serta alam semula jadi. Ini antara satu kelebihan lah. Contoh dia macam yang dia cakap tadi, kita daripada duduk tempat kita hanya tengok kawasan tempat kita je. Bila kita keluar, kita akan dapat merasai iklim ataupun alam semula jadilah. Contoh macam kita sebenarnya duduk Kedah ataupun duduk di kawasan-kawasan bawah ni, hangat je tempat dia. Kan, macam panas-panas. Tapi bila kita naik ke Cameron Highland, bila kita naik ke Cameron Highland, kita akan rasa dekat situ sejuk. So kita akan rasa pengalaman yang barulah. Cuacanya, iklimnya ataupun sebagainya yang semula jadi yang kita dapat tengok dan rasa. Contoh dia macam dalam perjalanan pun kita akan tengok kiri kanan kita ada apa? Pokok, padi, pemandangan yang cantik. Orang kata apa? Sunset, sunrise dan sebagainya lah. Jadi itu satu kelebihan kepada kita. Satu kelebihan kepada kita lah. Yang kedua, menambahkan ilmu pengetahuan. Yang ni memang satu orang kata apa, bonus lah. Bukan kata kita pergi satu tempat tu duduk kat situ and then belajar tu baru dipanggil ilmu pengetahuan. Tak. Sebenarnya dalam perjalanan kita pun kita dah dapat menambah ilmu pengetahuan. Contoh dia macam orang kata apa, bila kita melihat
dalam otak kita akan ada satu soalan yang bertanya-tanya. Dekat situ kita akan tanya dan dapat jawapan. Dekat situlah kita menambah ilmu pengetahuan. Ni nak bagi contoh macam mana? Contoh kata kita pergi bercuti ke sesuatu tempat. Kita masuk tempat yang bersejarah ataupun sebagainya. Dekat situ pun kita boleh menambah ilmu pengetahuan. Contoh macam pelancong luar yang masuk ke Langkawi, pergi ke Taman Buaya, dekat situ mereka akan tengok spesies buaya ni hidup macam mana, habitat dia dan sebagainya. Itu pun ilmu pengetahuan. Kemudian apa lagi ya? Banyak sebenarnya, banyak. Kemudian yang ketiga, menikmati keindahan alam semula jadi. Yang ni sama macam yang nombor satu lah yang ingin terangkan. Kiri kanan kita akan ada pokok, akan ada kata apa, langit-langit yang cantik. Tu antara salah satunya bila kita duduk kat dalam kereta atau bas tengok keluar, tu menikmatilah tu. Macam ataupun kita pergi ke suatu tempat tu, contohnya macam pergi melancong ke pulau-pulau, kita akan tengoklah, kita duduk tepi pantai dah tengok lautan yang cantik, yang kebiruan tu, menikmatilah tu. Okey, dah habis. Setakat itu saja. Okey, bagi siapa-siapa yang berminat untuk nak jadi wakil ataupun mutawif, kita akan buka pendaftaran. Kita akan buat untuk 10 hari bulan ni, kita buat dekat KK, Kota Kinabalu. Sekejap. Yang tu untuk siapa-siapa yang berminat saja, yang berminat memang nak mendaftar boleh. Masih lagi terbuka. Jadi okey, ni bengkel mutawif ataupun mutawifah Tiram Travel Sendirian Berhad. Jadi kepada yang siapa-siapa yang nak join antara salah satu dia, yang ni yang paling awal lah, tapi yang ni dekat Kota Kinabalu. Jadi penduduk di Kota Kinabalu yang nak join bengkel mutawif atau mutawifah boleh lagi nak buat pendaftaran. Untuk penyertaan, harga yuran penyertaan adalah RM280 sahaja. Kita akan bagi CJ penyertaan, nota, kemudian makanan dan minuman disediakan. Yang ni sehari saja kita akan buat program ni. Jadi siapa-siapa yang berminat nak jadi wakil ataupun mutawif untuk Tiram Travel masih lagi terbuka dan boleh berdaftar. Kemudian kita akan buat di bahagian di sebelah utara pula lah. Iaitu di Sungai Petani, Georgetown, Jitra. Jadi orang Jitra nak join pun boleh. Boleh contact kita, nanti kita akan bagi tahu lebih detail lah. Kemudian di Gerik, Taiping, Manjung, Tanjung Malis. Kemudian kita akan balik kepada Sungai Petani balik pada 25 Disember. Ya. Okey, untuk 26 Disember seminar Umrah Ziarah 2020. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh contact kita. Kita akan beritahu dengan lebih detail lah berkenaan program ataupun sebaliknya. Jadi pendaftaran masih lagi terbuka untuk penduduk Kota Kinabalu, masih lagi boleh nak daftar, nak join, nak jadi mutawif ataupun wakil dari Tiram Travel masih lagi boleh. So setakat itu saja live Tini hari ini dah lebih daripada 15 minit dan terima kasih kepada yang sudi menonton. Setakat itu saja. Assalamualaikum.